tahu nak apa dah. Dapat dah ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Okey. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabil dan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita bicara rukun yang pertama, rukun niat dalam bab cara-cara menunaikan solatlah, kafiyah solatlah. Jadi kita nak bicara rukun yang kedua pula, iaitu takbiratul ihram. Rukun yang kedua iaitu takbiratul ihram yang lafaznya berbunyi Allahu Akbar. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tahrim solat, yang mengharamkan dalam solat ni, sembahyang itu ialah takbir, dan tahlilnya, yang menghalalkannya adalah salam dah. Keluar daripada sembahyang dah, boleh buat benda lain dah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila kamu nak sembahyang, dah berdiri untuk sembahyang, untuk mengerjakan solat, maka bertakbirlah. Bertakbirlah. Ini tak cerita riwayat mana dah. Wallahu a'lam. Dinamakan Allahu Akbar. Sebab apa namanya Allahu Akbar? Iaitu takbiratul ihram. Kenapa sebut Allahu Akbar tu panggil takbiratul ihram? Kerana semenjak mengucapkannya, apabila sebut Allahu Akbar, diharamkanlah memperbuat segala perbuatan yang dahulunya halal diperbuat. Sebelum tu boleh makan, boleh kecek, boleh buat benda-benda lain, tapi start sebut Allahu Akbar, kena ikut peraturan solat, tidak boleh buat benda lain lah. Hikmah memulai solat dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hikmah apa? Hikmah. Kerana agar orang yang bersolat itu menghadirkan maknanya, supaya dia menghadirkan makna semaya dah, yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Jadi kita Allahu Akbar tu Allah Maha Besar dah. Allah yang Maha Besar, benda lain kecil belaka. Kita nak stop benda-benda, fikir benda lain, kita nak fikir tentang kebesaran Allah. Yang menunjukkan kebesaran Tuhan, dan dengan demikian akan menumbuhkan dan menyempurnakan kekhusyukan. Menyempurnakan khusyuk. Khusyuk. Jadi start nak Allahu Akbar tu, kalau betul-betul orang menghayati Allahu Akbar, dia akan jadi lebih khusyuk lah. Kurang lah lagu mikir benda lain ketika semaya tak, kalau rasa besar. Kerana itu diperintahkanlah membuka solat dengan takbir. Sedangkan takbir yang berikutnya dinamakan takbir intiqal. Hak memula semaya tu panggil takbir takbiratul ihram dah. Memula akad takbir dah. Waktu hak rukun semayanya. Hak lain tu dipanggil takbir perpindahan rukun, takbir intiqal. Jadi takbir tanda perpindahan perbuatan lah. Tanda perpindahan rukun perbuatan. Jadi adanya takbir intiqal ini untuk menanamkan rasa khusyuk dalam sepanjang-panjang solat. Jadi itu pematlamatnya untuk jadi khusyuk jugalah. Tapi dengan syarat kita hayatilah, kita merasai kebesaran Allah, hebatnya Allah, kerung kecil urut lah. Baru berasa khusyuk, baru kita berasa khusyuk lah. Kalau tak berasa Allah Maha Besar, sebut saja ya kurang lah. Makna dia tak kurang rasa khusyuk. Kerana dia kata tak, kerana solat itu kurang sempurna kalau tidak dikerjakan dengan rasa khusyuk. Jadi salah satu cara teknik untuk merasakan khusyuk ialah sebut Allahu Akbar dengan menghayati maknanya tak. Cuma kena faham lah, ada perbincangan pula sini. Siapa yang tak rasa hebat Allah dan tak rasa khusyuk, kuranglah sempurna semaya dia. Mazhab lain tu ia perli ni mazhab kita dalam perbahasan ni. Mazhab kita ni Allahu Akbar tu ia suruh, ia ada rukun niat situ dia, masuk niat masa Allahu Akbar tu ada niat ni. Walaupun seketika lah. Tapi masalahnya Allahu Akbar tu ada makna ni. Allah Maha Besar, bukan maknanya sahaja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala, bukan makna tu dah Allahu Akbar ni. Dan sebab itu 3 mazhab besar ni. Mazhab lain semuanya tidak mengatakan niat ni rukun solat, tapi ia berbuh dalam bab syarat solat dah.
syarat solat. Dia bukan bab ni rukun solat dah. Sebab itu niat mereka ni tidak dalam semaya, tidak masuk Allahu Akbar. Dan mereka katalah perli dalam mazhab Syafi'i ni kata pada gapo sebut Allahu Akbar nak masuk niat gitu lebih kurang dah. Nah. Jadi nak yabuinya Allahu Akbar ni kalau kita hayati molek makna dia kita sibuk dengan membesarkan Allah masa takbiratul ihram ke dan takbir lain. Sebenarnya ia boleh menambahkan khusyuk. Hak moleknya kita fokus pada membesarkan Allah bukan masuk niat sebenarnya lah. Di sini kalau kira mazhab lain lah. Cuma lah ni kita tahu lah juga dah. Kita ada basbah. Termasuknya kita ni ada sebut mana tahu tak? Dia podah dah kira. Iaitu kalau orang basbah niat ni tidak semestinya masa takbir Allahu Akbar, dia boleh niat sebelum sembahyang dah. Kerana ikut mazhab-mazhab lain tak? Tiga mazhab besar lain takbir niat ni sebelum Allahu Akbar dah. Jadi kita niat sebelum akad takbir, tahu dah kita nak sembahyang gapo kerana Allah Taala dah. Maka itu nombor satu. Lepas tu Allahu Akbar tu kita sibuk-sibukkan dengan membesarkan Allah. Mengagungkan Allah, bukan lagi sibuk nak cari makna niat. Setengah tu dia masuk tu lah. Berat sekali ya ajar muqaranah nah. Tamah dalam muqaranah sempurna lah. Siapa kau kapu jadi wasbah dah. Jangan ajar masjid balas solat oyak kau kapu. Kena akad takbir tu 17 harakat dah. Allah sebab jadi 17 harakat dah. Cari kitab mana, kita cari kitab besar tak jumpa suruh 17 harakat. Ni mana tahu nak sebab nak tekan masuk niat dah. Benda tu bahaya, meroleh menyebabkan orang kapu jadi wasbah dah. Kita nak cerita mazhab lain tak pakai apa tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita rasa tenang tidak mesti kita buat macam tu. Kerana ada ulama besar lain niat ni sebelum takbir. Nah. Bahkan dalam kitab ni pun ada sebut kalau orang tu jadi orang takut wasbah, dia boleh takbir, boleh niat sebelum takbir. Kalau orang jenis ada nyakit wasbah ni. Tak apalah. Syahadana wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram. Ya ada perbincangan panjang sikit dah. Niat ni masuk dalam takbiratul ihram. Dan dalam maka bagi menyertakan dia dengan takbir itu 4 qaul ni. 4 cara ni. Kita nak masuk niat dalam takbir ni 4 cara dia kata dah. Pertama. Bermula qaul yang pertama, cara pertama iaitu wajib menyertakan niat dalam takbir dari awalnya sampai akhirnya. Umpamanya dihadirkan dalam hatinya akan solat. Dari apa yang diwajibkan menghadirkannya dalam hati. Seperti apa yang diperincikan dalam huraian-huraian terdahulu seperti solat itu zuhur. Ini panggil ta'yin jenis sembahyang ke apa zuhur lah. Contohnya dah. Lepas tu dan ia menjadi imam. Kalau dia jadi imam kena niat dia jadi imam dah. Jadi dia kena dalam kepala dia, dalam hati dia tu ada mereka dia jadi imam atau makmum dah. Lepas tu pada solat jemaat dah. Kalau sembahyang jemaat tu mesti dah rukun dah. Kena mikir jadi kena niat jadi imam, kena niat jadi makmum dah. Itulah secara umumnya, tapi kalau kita kira kaedah, niat-niat ni benda hak kita tahu dah. Kita tahu dah tak imam duduk depan, kita duduk belakang tak imam, automatik jadi makmum dah. Gitulah dah. Cuma dah sembahyang jemaat ni rukunnya, wajib dia kena ada jadi imam atau makmum berjemaah lah rukunnya. Mesti ada syarat nak sah sembahyang jemaat tu mesti sembahyang berjemaah Mestilah ada imam, mesti ada makmum. Pada solat jemaat dan dalam solat qasar dia sebut qasar dah. Kalau kita nak pendek semaya, kita kena niatlah nak pendek semaya qasar. Jadi itu pertama. Wajib serta niat tu dalam takbir daripada awal tu sampai ke akhirnya ra dah. Allahu Akbar. Masuk niatlah dia kata dah. Jadi kena masuk habis zuhur lah, imam makmum lah. Lepas qasar ke jamak kau ni masuklah. Okey, maka kalau sudah dihadirkannya dalam hatinya, tapi sebenarnya jamak ada perbincangan lain lepas ni kita bincang. Tapi qasar mesti masuk dulu. Tidak boleh kita semaya 4 rakaat, tengah-tengah semaya baru nak qasar dah. Gitulah lebih kurang dah. Maka kalau sudah dihadirkannya dalam hatinya, masuk dalam hati dia, ada dalam hatinya. Dan dikosakkan, diniatkanlah nak dikosakkan untuk memperbuat solat, melaksanakan mengerjakan solat. Dan qasad itu diletakkan pada awal takbir yang dimulai pada huruf alif. Sampailah dengan akhir takbir iaitu huruf ra pada akbar. Gitulah maksudnya antara a dengan ra tu. Kena masuk situ dah. Itu cara pertamanya. Okey, qaul yang kedua, cara yang kedua.
bahawasanya wajib mendahulukan yang demikian itu atas permulaan takbir. Dan nama tidak terpisah dengan takbir. Kawan kedua ni wajib dahulu demikian itu permulaan takbir saja dah. Saja dah sedikit dah. Permulaan takbir sedikit tu, Allahu Akbar tu, start situ je. Tidak seperti sapa qarra tu dah. Maksudnya lah semata tak apa dah. Ni qaul cara yang kedua ni. Pendapat yang kedua lah. Kita baca dah. Qaul yang kedua sekali dah. Bahawasanya wajib mendahulukan yang demikian itu atas permulaan takbir. Gini ni. Rasanya cara kedua ni bukan dalam dah ni. Memang sebelum takbir ni dah. Mengikut jumhur ulama ni dah. Sebelum Allah Akbar tu masuk dah niat dah. Tahulah kita tengok lagi. Bukan hak ni maksudnya kedua dah. Cara yang kedua. Qaul yang ketiga, cara yang ketiga, memadai menyertakan qasad pada permulaan takbir saja. Bukan mesti sapa ra dah. Sekadar tu dekat Allah sikit tu masuk habis dah. Gapo kita nak buat dalam semaya tu, nak semaya gapo dah. Itu qaul yang ketiga. Dan qaul yang keempat pula dah. Pendapat yang keempat, wajib menyertakan niat dengan memisah-misahkan niat yang disesuaikan dengan bahagian-bahagian takbir. Ni cara bahas-bahas ni dah. Hak keempat pas sekalian. Umpamanya dikosakan mengerjakan solat dikala melafazkan akbar. Inilah empat cara mengerjakan solat. Masa akbar tu baru niat. Mengerjakan solat. Inilah empat cara dalam menyertakan niat dan takbir. Okey, cara pertama tadi, kita kata alif saparra tu. Yang dipegangi oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang bernama Minhajut Talibin. Kitab kira mukhtasar dalam mazhab kita yang tamat lah dah. Minhajut Talibin. Ringkasan yang paling dirujuk lah ni. Yang dikutip oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin. Dan oleh Syekh Ramli dalam kitabnya bernama Nihayatul Muhtaj. Tu Syekh Ramli dah. Pula dah di Mesir dah. Ibn Hajar ni di Hijaz. Di antara Mekah dan Madinah tu lah kuasa tu. Ibn Hajar lah. Kepala mazhab Syafi'i dah. Di Mesir pula Syekh Ramli dah. Masanya hampir sama lah. Cuma Ramli ni lewat sikit. Dan oleh ulama-ulama yang lainnya, jadi ramai lah pilih pendapat pertama tu dah. Hak kita pergi biasa antara A dengan Ra dah. Tetapi Imam Nawawi dalam kitabnya bernama Majmu' Syarah Mahazab dah. Kitab besar. Dan tulisan terakhir Imam Nawawi. Sebelum dia meninggal dunia dia. Dia mati muda dah. Umur 45 pada Imam Nawawi mati ni. Muda lagi. Dan dia ni tulis antara kitab terakhirnya Majmu' Syarah Mahazab. Dan tak ada habis lah. Tapi jadi itulah hebat lah. Kitab ni dah syarah kepada kitab Syirazi lah. Imam Syirazi lah. Tak apalah. Itu cerita Majmu' Syarah Mahazab. Mahazab lah kitab Mahazab Imam Syirazi lah. Tak apalah. Yang pentingnya Imam Nawawi ni dalam kitab Majmu' yang katakan pemilih seperti yang dipilih oleh Imamul Haramain dan oleh Imam Ghazali bahawa bagi orang yang dinamakan muqaranatul urfiyah. Dah. Yang ni secara uruf dia. Masuk secara muqaranah ni masuk secara uruf, secara kebiasaan masyarakat yang terima lah. Jadi sekira-kira cukup menurut kebiasaan saja dah. Tu mengikut kitab Majmu'. Kalau masuk niat antara Allah Akbar apa, sekadarlah mikir antara tu saja dah. Tak perlulah antara A dengan Ra sampai ke hujung dah. Antara salah satu bahagian mana-mana, setakat mikir dah pada dah. Okey, ni dalam Majmu' dah. Dan juga pendapat ni dipilih juga oleh Imam Al-Ghazali dan Imamul Haramain dah. Itu Imam Tok Guru pada Imam Ghazali lah. Imamul Haramain dah. Kitab besar dia, kitab Nihayatul Matlab dah. Syarah kepada kitab Mukhtasar Muzani lah. Imam Muzani tu dia ada buat ringkasan kitab fiqh mazhab Syafi'i. Disyarah oleh Imam Haramain tu sampai berpuluh-puluh jilid lah ada Nihayatul Matlab nah. Sekadar tu lah dah. Jadi lepas tu pendapat imam-imam ni kemudian diikuti oleh Subki dah. Imam Subki ni kedia sikit lah. Ini sezaman dengan Imam Ibn Taymiyah lepas sikit dah. Dia lah dengan Ibn Taymiyah dah. Lepas tu yang dikatanya inilah pendapat yang benar. Dan barang siapa tidak mengatakan seperti itu, maka jatuhlah ia ke dalam waswas yang tercela. Jadi
Imam Subki pun sokong pendapat dalam Majmu' Syarah Mazhab. Sekadarlah yang memiliki antara A dengan Ra. Tak perlulah daripada awal hingga akhir tu masuk niat. Takut jadi waswah. Memang terbukti mazhab Syafi'i lah orang yang paling mazhab yang paling bermasalah waswah. Mazhab lain tak timbul pun masalah waswah dalam bab niat ni nak. Okey, Ibn Rifa'ah berkata, pendapat itulah yang benar dah. Ibn Rifa'ah pun bercampur tangan juga beri pendapat juga. Dia kata pendapat tu dia benar, iaitu sekadar mikir antara A dengan Ra, bukannya semua sekali penuh niat dia. Dan menurut sebagai ulama, inilah yang mesti diikuti. Pakak lama, pakak soko pula Ibn Rifa'ah ni, kitab besar dia adalah kitab dia istirah kitab gapo dah. Ibn Rifa'ah ni ada kitab besar dia dah. Dia dah hampir awal sikit daripada Imam Nawawi dah. Zarkashi berkata pula inilah pendapat yang baik Hasan. Nah. Dan Auza'i berkata dah. Auza'i ke Azra'i ni betul. Ya ada lagi panjang ni tak apalah. Jadi inilah pendapat yang baik dan Auza'i tu jumpa mana Auza'i ni. Jadi kau pertama tu jauh tasawurnya atau mustahil ia mustahil kalau masuk niat hak tu. Jadi mustahil lah jadi waswah pada. Dia jumpa Azra'i ni. Bukan Auza'i, Azra'i ni jumpa. Itulah yang sahih. Dah. Jadi Azra'i ni. Dalam mazhab Syafi'i lah Auza'i ni kami imsal jauh dah. Pendapat ini yang sahih dan menurut Imam Al-Haramain yang memilih cara yang pertama dah. Jadi gitulah kita kira cara yang cara mana ni? Maksudnya selah semata ni. Bukan antara negara tu sebuah belaka ni. Dipanggil muqaranah urfiyah ni. Dalam menggambarkan muqaranatul urfiyah ni, ikut uruf, ikut kebiasaan mudah-mudah ni tak. Para ulama berbeza-beza. Syekh Syihabuddin Syekh Syihabuddin Al-Barlasi. Syekh Syihabuddin Al-Barlasi berkata memadai dalam menghadirkan niat seperti yang disebutkan di atas pada suatu bahagian dari takbiratul ihram. Mana-mana antara A dengan Ra tu lah mikir sikit pada dah. Baik pada permulaannya, pada pertengahannya atau pada akhir takbir tak kisahlah. Antara takbir je. Dah. Ni ikut mazhab gitulah dah. Antara takbir tu mana-mana satu telah mikir tu masuklah niat dah. Tak usah mikir lebih-lebih lah takut jadi waswah. Syekh Muhammad Said Al-Makki ni. Syekh Muhammad Said Al-Makki tu dia kata apa? Yang menyetujui pendapat ini berkata ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hati dah. Ihtiyat iman ni tidak keluar dari semua cara disebutkan dahulu kerana dimasukkan dengan menyertakan niat dan takbir menurut cara yang mana sahaja yang dari cara yang empat maka dianggaplah memadai. Ia taklah mesti ihtiyat berhati-hati siapa ke jadi waswah jadi payah ni. Ihtiyat setara mana pun salah satu pilih dari empat cara tu boleh berlaku dah. Sebagai ulama mengatakan yang dimaksud dengan menyertakan niat dalam takbir ialah dengan tidak melupakan meletakkan niat pada saat menuturkan takbir. Dan yang demikian itu dilakukan dalam hati dengan sungguh-sungguh. Dan cara ini disetujui oleh Syekh Qalyubi yang dikatanya ialah yang nukil dari salafus salih. Maksudnya dalam takbir tu adalah niat, ingatlah sebenarnya. Jangan masa takbir tu tak ingat kau sebenarnya gitu je bendanya. Bukanlah maksudnya kena perici benar dah. Asalkan dia mengingat niat dah. Ketika takbir. Dan muwafaqah akan dia atas taswir. Atau bentuk semaya itu. Ini kata itulah Syekh Qalyubi. Okey, lepas tu sebagai ulama lagi berkata. Sebahagian setengah lagi ulama lagi berkata dah. Yang dimasukkan yang murad dengan menghadirkan niat tu sedikit lebih dahulu dari takbir. Ni kita dengar dah. Dia kata murad dengan dia bahawa daripada
akan menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Dahulu sedikit daripada. Kita tahu dah. Dahulu sedikit daripada takbir ni. Sebelum takbir lah dah. Menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Sekalipun lupa mengingatkannya dalam takbir. Masa takbir tak bayar dah sudah. Cara sibuk Allah Akbar, Allah besar dah. Cara yang seperti ini disetujui oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, 3 mazhab besar. Kitab mazhab Syafi'i kita baca ni nak. Kitab mazhab Syafi'i baca dia kata jelas sini. Jadi kita kena tahu. Dia apa sebut 3 mazhab besar, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Niat ni sebelum takbir. Sedikit sebelum takbir. Bukannya masa takbir tu niat. Niat ni sebelum takbir ni. Kan niat sebelum takbir ni tak timbul lagi was-was takut tak masuk niat masa takbir dah. Ni. Nah, masa takbir tu boleh cara ke niat, cara kebesaran Allah. Itulah 3 mazhab besar. Jadi orang was-was timna ni kena tahu ni nak. Tahu tu sekian, tahu dengan ilmu tahu tu boleh menguraikan penyakit was-was dah. Jadi was-was ni jahil lah dah, jahil dah. Ustaz bukan untuk ngaji, tak tahu kena ngaji dah. Gitu kaedahnya. Kata Syekh Taifi dah. Dia berkata dia, Syekh Taifi bermula kata majmuk dah. Dia tercantum dalam kitab majmuk lah. Sudah membadai ialah dengan cara muqaranah urfiyah tadi lah. Muqaranah urfiyah yang tidak sepanjang Allah Akbar tu maksudnya sebahagian kecil. Secara urus, secara biasa, secara kata asalkan niat dari takbir itu pada dah ni bagi orang awam dah. Dan gambaran muqaranatul urfiyah ni, gambaran dia muqaranatul urfiyah ni menghadirkan niat sedikit lebih dahulu dari takbir dikala melafazkan niat. Kerana dengan cara itu sudah menunjukkan perbuatan orang yang dapat disaksikan dengan matanya dah. Dia menghadirkan niat dahulu sedikit daripada takbir, kata. Tengok ni. Tak kala meniatkan lafaz niat. Masanya usolli fardu zuhri, ke masa lafaz niat, ke masa tu niat. Baru Allah Akbar tu bukan masa tu, masa sebelum akad takbir niat dah. Kerana bahasanya itu yang menunjukkan atasnya perbuatannya orang dengan musyahadah. Maksudnya menunjukkan perbuatan orang yang dapat disaksikannya dengan matanya. Maksudnya benda hak nampak depan mata. Maksudnya benda jelas, yakinlah yang nak buat apa dah. Jadi hak ni pun sebenarnya perbincangan mazhab kita. Tapi dalam mazhab kita pun ada dah ulama-ulama tu ajar seolah niat tu sebelum takbir dah. Jangan jadi was-was lah. Jangan kita kata tak boleh niat sebelum takbir tu dah. Kita bicara dah saat ni 3 mazhab besar dah. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Semua tu 3 mazhab besar ni nak. Majoritinya kata syarat sah solat bukan rukun solat sah. So lagi memang niat tu sebelum takbir dah. Kena faham situ dah. Jadi kalau kita ngaji sekurang-kurangnya kita ni, kalau kita tidak amal 100% ikut mazhab lain pun kita jadi tidak was-was lah. Nikah tak ada ilmu gani dah menyebabkan setengah tu akad takbir banyak kali dah tak masuk niat dah. Sebab dia tak tahu dah. Ramai orang Islam ni, majoriti umat Islam ni niat ni sebelum takbir nak kau dah. Dia asyik sendiri, dia berasa dia ni kena tak jadi semaya kalau tak masuk dalam niat dah. Okey. Lepas tu dah. Lafaz takbir dah. Syahadah dah. Habis dah. Jadi kalau sedap, kalau kita ikut ilmu sungguh, kalau kita baca-baca banyak tu nampak sedap alik hak kata sebelum takbir. Mana? Berasa bukan? Bukan masa takbir lah kalau kita tengok perbahasan ni tau. Tak baca lagi kalau hak setengah. Masa takbir tu kita nak tumpu kebesaran Allah dia. Allah Maha besar dia. Oleh sebab itu mazhab lain perli setengah nama kita ni gini lah. Dia kata Allah Akbar tu bukan maksudnya aku sengaja aku semaya fardu zuhur. So fardu asar pada isyak bukan. Allah Akbar tu Allah besar dah, bukan niat situ dah. Jadi dia perli kita dah membesarkan Allah. Okay, saat ni suruh khusyuk. Nak suruh khusyuk ke mana? Tiba-tiba kita Allah Akbar tu mikir benda lain dah. Benda ni saya dengar masa Tok Guni Aziz tu syarah kitab fiqh sunnah dah. Sahabat tu juga syarah ni dah. Jadi kita ingat-ingatlah gitu dah. Sebab itu takbir tu tak apalah tu nak cerita dah. Jadi sedaknya ikut mazhab lain. 3 mazhab besar dah. Niat sebelum takbir.
Bukannya masa takbir dah. Lepas tu gitulah faham kita nak sembahyang gapo saja aku sembahyang tak nanti ke bahasa Arab. Kalau kita lafaz ni kok bahasa Arab tak erti bahasa Arab tak ada pedah ni. Baik kita lafaz sebenarnya saja aku sembahyang zuhur para kerana Allah Taala kok benar itu ni. Kalau kita nak suruh kemah ni. Kalau kita ni biasa dah tak payah lapan ni pun budak kecil nak baru ngaji dah. Baru kita sebut lapan. Jelas tidak kan kita pakai sembahyang gitu. Kita tahu dak sembahyang gapo ni. Syahadan wajib pada takbir itu lafaz Allahu Akbar nah. Jadi tak boleh tukar dengan lafaz lain, wajibnya Allahu Akbar nah. Bagi orang yang mampu melafazkannya kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Jadi Nabi sebut tu je. Nabi tak ajar cara lain, Nabi ajar Allahu Akbar. Sebagaimana hadis berbunyi sallu kama raaitumuni usalli. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Hadis sahih lah Bukhari Muslim ada. Sallu kama raaitumuni usalli. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Tidaklah memadai takbir itu berbunyi Allahu Kabir. Tak boleh dah. Tak pandai dia kata dah. Allahu Kabir. Tak boleh. Ar-Rahmanu Akbar. Tak boleh juga dia kata dah. Tidak memadai. Ataupun Allahu Ajalla dah. Allahu Ajalla pun tak boleh juga. Ataupun Allahu Azam dah. Allahu Azam pun tak boleh juga dah. Tak pandai dah. Tidaklah memadai. Dan tidak mengapa ditambah sedikit. Sekira-kira tidak menghilangkan nama takbir umpamanya. Tapi dia kata ni boleh kalau tidak penuh lah, bukan molek. Ada ziyadah, ada tambahan sedikit tu tidak ubah makna, tidak hilang dah, menegahkan makna takbir tu. Seperti disebut Allahu Akbar min kulli syai'in. Allah Maha besar daripada setiap sesuatu dia. Ataupun Allahul Akbar. Ada alif lam. Allahul Akbar. Dah. Tak comel tapi boleh. Allahul Akbar. Asalnya Allahu Akbar. Tak ada alif lam tu dah. Ni ada tambah alif lam. Allahul Akbar. Alif lam. Dah. Allahu Akbar. Namun yang seperti ini tu menyalahi sunnah. Tak comel lah. Menyalahi sunnah. Bertentangan dengan sunnah. Ataupun daripada khilaful aula. Kerana itulah para ulama berbeza pendapat tentang keabsahannya. Tapi kalau dia kata boleh pun, khilaf lagi ulama. Ada kata tak boleh. Lagi hak tu pun. Dan kalau dituturkan Allahul Jalilil Akbar. Allahul Jalilil Akbar. Ataupun Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jallu Akbar. Memadailah kerana tambahannya sedikit saja dah. Ada lagi boleh jadi sah lagi lah. Ziyadah dia sikit aja. Tetapi tidaklah memadai kalau diucapkan Allahu huwa akbar. Allahu huwa akbar. Tak boleh pun tambah huwa tengah ni. Allahu huwa akbar. Tak boleh ni. Dan Allahu ya Rahman akbar. Allahu ya Rahman akbar. Tak boleh kata dah. Sekalipun tambahannya sedikit seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfah. Tuhfatul Muhtaj kata walaupun tambahan huwa tengah tu. Dah. Allah ya Rahman akbar tak boleh. Dan demikian lagi tidak memadai Allah akbarullahu dah. Akbar dulu baru Allah dah. Akbarullah. Bukan Allah akbar, Allah akbarullah. Terbalik ni. Tak jadi juga, tak pada juga. Ataupun Allahu la ilaha illahu akbar. Dia panjang tambah dia. Seperti yang disebutkan dalam kitab Tuhfah. Kalau seperti itu tidak lagi dinamakan takbir. Kata tak bukan takbir tu dah lebih hak, lebih daripada takbir dah. Kitab Tuhfatul Muhtaj kata bukan takbir tu dah. Dan seterusnya dapat merosakkan takbir kalau terdiam sedikit antara dua kata takbir kerana bernafas. Allahu berarti nafas akbar. Jadi mudarat kata dia. Dengan sekadar bernafas tu dia boleh jadi mudarat. Punuh kata dia. Dan merosakkan takbir dengan menambahi huruf waw. Huruf waw. Tambah tengah-tengah tu huruf waw. Jadi huruf waw yang mati. Huruf waw biasa, waw yang tidak dibarisi huruf waw mati. Atau dibarisi antara dua kata takbir.
Ataupun wa ada baris, wa alif ada. Wa. Dua kalimah takbir seperti menambahi waw yang berbaris dahulu daripada keduanya. Kedua kata takbir, dan demikian juga setiap kata yang tambah yang dapat mengubah makna. Dan tambah-tambah tu menyebabkan ubah makna dah. Seperti mentasdidkan huruf ba. Allahu akbar kau gitu dah. Lain dia makna dia. Ataupun memanjang huruf hamzah. Allahu akbar dah. Semua tu tak boleh dah. Ia jadi makna tukar dah. Adakah Allah Maha besar dah. Ataupun tasdid huruf tu. Ataupun menambah huruf alif sudah ba dah. Bar panjang Allahu akbar tu. Jadi gede besar maksudnya salah dah. Benda tu boleh mengubah makna. Tapi jika semua yang disebutkan tadi dilakukan dengan sengaja dan tahu akan maknanya, maka ia jadi kafir. Bukan memang dia jadi tahap kafir kalau dia dengan sengaja. Memang niat dia nak hina ke Allah SWT, kafir dah. Na'udzubillah min zalik. Okey, masalah. Ada masalah dia. Jikalau takbir seorang, jikalau seorang mengangkat takbir beberapa kali dia. Banyak kali lah. Dan pada setiap kali mengangkat takbir berniat pada permulaan takbir. Niat dia pada mula-mula takbir. Niat banyak kali. Ini penyakit waswas ni. Dan berniat pula memutuskan salatnya pada setiap antara dua takbir dia. Allahu Akbar sudah tu. Tak masuk niat, tak jadi niat. Tak jadi. Putus niat kata tak jadi semayang akad takbir mula dia. Maka solat takbirnya pada setiap bidangan yang ganjil dan putus solatnya pada setiap kali takbir yang kena. Ini jadi masalah ni. Tak ada dalil mana dari perbincangan ni, masalah ni ada bincang. Allahu Akbar. So takbir dah. Dia pun niat putus. Allahu Akbar kedua tu dia tak jadi lagi. Dah. Apa? Dia jadi putus. Allahu Akbar kedua tu baru putus semaya, bukan niat saja dah. Allah Akbar ketiga tu baru jadi takbir. Dia kena 3 kali dah. Ni pendapat nama mazhab yang tidak ada dari mana dah. Cumanya jadi tak sepatutnya begitu dia. Kerana ni penyakit kes masuk niat ni lah. Kes nak masuk niat ni jadi dalam masyarakat mazhab Syafi'i biasa berlaku dah. Kerana dikala menuturkan takbir, kerana dikala menuturkan takbir yang pertama ia telah masuk ke dalam solat, dan dikala menuturkan takbir yang kedua keluarlah ia dari solatnya. Kerana niat yang memulai yang pertama. Tapi kalau tidak diniatkan pada setiap takbir pada permulaannya, dan tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan takbir antara dua takbir seperti mengulang-ulang lafaz niat, maka semua takbir selain dari takbir pertama menjadi zikir dan tidaklah merosakkan. Tapi kalau tidak niat pada setiap takbir, jadi kali tak lapan niat. Ya akad takbir banyak kali tapi tak lapan niat dah. Allahu Akbar tu. Allahu Akbar pula dak waswas tak masuk niat. Dia tak cara lapan usolli tu dia tak sebut dah. Tadi semua takbir tu tak batal, kira jadi zikir, tak batal semaya dia. Dan kalau berniat pada setiap permulaan takbir dan berniat pada setiap antara dua takbir memutuskan solatnya, maka masuklah ia ke dalam solat. Inilah kalau diperbuat dengan sengaja. Tapi kalau diperbuatnya kerana lupa, maka tidaklah membatalkan takbirnya. Inilah dikuatkan oleh Ibn Rifa'ah. Kalau tak sengaja tak batal takbir dia. Tapi benda ni tak dalil lah dah. Benda ni kadang-kadang tak sepatutnya berlaku dah. Berlaku tu kes nak masuk niat ni dan benda yang telah tanatuk melampau-lampau dan ekstremis dalam melaksanakan agama, sehingga dia jadi payah nak laksanakan agama. Habis dah. Padahal sekat tu kali tak? Pasal masih Isa ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.